Salam sejahtera Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati, kes Datuk Seri Najib Tun Razak masih berjalan dan sekarang ini semakin menuju ke kemuncak acara. Okey, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sila berikan komen kamu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita telah mengetahui bahawa Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengemukakan rayuan beliau berhubung dengan kes sabitan beliau bahawa beliau telah disabitkan bersalah untuk pecah amanah jenayah, pengubahan wang haram dan rasuah juga agaknya, iaitu berkaitan dengan SRC International Sdn Bhd, di mana Datuk Seri Najib Tun Razak telah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan 210 juta ringgit Malaysia denda, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sebentar tadi kita telah terima satu lagi dokumen terbaru berkenaan dengan rayuan ini, tuan-tuan dan puan-puan. Wow, saya harus mulakan dengan rasa wow yang amat-amat. Tak sangka ramai orang kata mungkin Datuk Seri Najib Tun Razak tersilap pilih peguam lah dan sebagainya kerana nak minta tolong dengan QC, Queen Council di United Kingdom. Tetapi anda salah. Anda salah kerana peguam Datuk Seri Najib Tun Razak berjaya, tuan-tuan dan puan-puan. Oh, hebat sangat. Sangat-sangat hebat. Tahniah diucapkan kepada Datuk Seri Najib Tun Razak kerana pasukan peguamnya telah berjaya mencari sebanyak 94 alasan. Wah, banyaknya, tuan-tuan dan puan-puan. 94 alasan petition rayuan penuh kes SRC International Sdn Bhd yang telah difailkan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Bekas Perdana Menteri Malaysia iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak disahkan telah mengemukakan sebanyak 94 alasan di dalam petisyen rayuannya berhubung mengapa beliau harus dibebaskan daripada tuduhan bahawa beliau telah menyeleweng dana daripada SRC International Sdn Bhd, satu anak syarikat daripada 1MDB, iaitu berjumlah 42 juta ringgit Malaysia. Tak banyak, tuan-tuan dan puan-puan, hanya 42 juta ringgit sahaja. Dibanding dengan kes 1MDB yang berbilion-bilion, ini amat sedikit. Antara alasan, ini dia, tuan-tuan dan puan-puan, antara alasan yang telah dibangkitkan di dalam petition itu ialah Mahkamah Rayuan telah tersilap dalam fakta dan atau undang-undang dalam mengesahkan dapatan Mahkamah Tinggi bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan kes prima facie terhadap perayu iaitu Datuk Seri Najib Tun Razak atas kesemua 7 tuduhan dan memanggilnya untuk membela diri. Di dalam petisyen rayuan itu, tuan-tuan dan puan-puan, yang telah difailkan melalui firma guaman iaitu Tetuan Syafi & Co semalam, Datuk Seri Najib Tun Razak yang sekarang ini berusia 68 tahun mendakwa bahawa beliau terkilan dengan kesilapan serius dalam fakta dan undang-undang yang telah diputuskan oleh kedua-dua mahkamah iaitu Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan juga Mahkamah Rayuan, tuan-tuan dan puan-puan, dalam alasan penghakiman masing-masing secara keseluruhan dan kecuali yang dinyatakan dengan jelas perayu berpendirian bahawa penemuan dalam keseluruhan alasan penghakiman oleh kedua-dua mahkamah iaitu Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi menunjukkan kesilapan yang serius. Wah, ini dakwaan luar biasa daripada tim pembelaan Datuk Seri Najib Tun Razak. Okey, nanti kita tengoklah bagaimana di Mahkamah Persekutuan. Najib didapati telah bersalah dan dijatuhi hukuman selama 12 tahun penjara dan juga 210 juta ringgit Malaysia denda oleh Mahkamah Tinggi pada Julai 2020 yang lalu. Sabitan dan hukuman ke atas Datuk Seri Najib Tun Razak yang juga adalah bekas Menteri Kewangan Negara Malaysia merangkap Perdana Menteri pada ketika itu dikekalkan oleh Mahkamah Rayuan pada Disember tahun yang lalu.
Bagaimanapun, tuan-tuan dan puan-puan, mahkamah telah membenarkan penangguhan pelaksanaan penjara kepada Datuk Seri Najib Tun Razak terhadap hukuman sementara menunggu penyelesaian rayuan yang dikemukakan oleh ahli Parlimen pekan itu, tuan-tuan dan puan-puan. Pada 11 April yang lalu, Najib telah memohon lanjutan untuk memfailkan rayuan selewat-lewatnya pada 25 April dengan alasan peguamnya perlu meneliti sejumlah besar rekod untuk menyediakan petisyen rayuan yang lengkap. Tuan-tuan dan puan-puan, berikut disertakan alasan penuh daripada petisyen itu. Okey, jadi ada dokumen yang memang petition yang telah diberikan sebagai lampiran, dokumen khas. Okey, dokumen khas yang telah terbocor, bukan terbocor lah, telah terdedah ni, bukan bocor, tak bocor lagi ni sebab dah semua tempat ada. Okey, so dalam Mahkamah Persekutuan Malaysia bidang kuasa rayuan jenayah nombor ... antara Datuk Seri Muhammad Najib bin Haji Abdul Razak iaitu perayu dan pendakwa raya iaitu responden. Okey, jadi panjang, dia kata panjang. Okey, alasan am nombor 1. Mahkamah Rayuan telah terkilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam mengesahkan dapatan-dapatan Mahkamah Tinggi bahawa pihak pendakwaan telah membuktikan satu kes prima facie terhadap perayu atas kesemua 7 pertuduhan dan memanggil perayu untuk membela diri. Nombor 2. Mahkamah Rayuan juga telah terkilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam mengesahkan dapatan-dapatan Mahkamah Tinggi dalam mensabitkan perayu terhadap kesemua 7 pertuduhan di akhir kes pembelaan. Nombor 3, tuan-tuan dan puan-puan. Mahkamah Rayuan telah terkilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam mengesahkan dapatan-dapatan Mahkamah Tinggi terhadap hukuman yang dijatuhkan ke atas kesemua 7 pertuduhan. Nombor 4. Perayu terkilan dengan kekilafan serius dalam fakta dan undang-undang yang dibuat oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi di dalam alasan penghakiman masing-masing secara menyeluruh dan kecuali di mana diakui secara nyata perayu mengambil kedudukan bahawa dapatan-dapatan dalam keseluruhan alasan penghakiman oleh Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi menunjukkan kesilapan yang serius. Nombor 5. Mahkamah Rayuan telah terkilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam mengesahkan dapatan-dapatan fakta yang dibuat oleh Mahkamah Tinggi atau inference yang tidak dibuktikan sepenuhnya dan tidak mencerminkan bukti secara menyeluruh. Okey, seterusnya alasan ke-6, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi telah terkilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam membuat dapatan-dapatan fakta atau inference berdasarkan rujukan terpilih dan bukti yang tidak mencerminkan sepenuhnya bukti secara keseluruhan. Nombor 7, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi telah terkilaf dalam fakta dan atau undang-undang dalam gagal untuk menilai bukti dan gagal mengenali perbezaan antara fakta yang telah terbukti dan fakta yang tidak terbukti. Inference yang perlu dibuat, inference yang tidak berasas, cadangan-cadangan, dakwaan-dakwaan yang tidak berasas, konjektur, keraguan dan dengar cakap, iaitu conjecture, suspicious and hearsay. Itu 7. Ada 94 semua, tuan-tuan dan puan-puan. Nanti saya akan bacakan satu persatu. Denyut Nadi, Suara Rakyat. Bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Nanti saya kongsikan kepada kamu alasan-alasan yang lain lagi, yaitu sebanyak 94 alasan. Kita jumpa lagi. Bye-bye.